Assalamualaikum. Selamat datang ke Omar Didik bagi subjek reka bentuk dan teknologi tingkatan 1. Untuk hari ini kita akan masuk subtopik yang pertama dan yang kedua dalam bab pengurusan projek. Objektif pembelajaran kita hari ini adalah kita akan mentakrif pengurusan projek reka bentuk dan yang kedua kita akan menjana idea reka bentuk. So nanti kita akan tengoklah apa itu pengurusan projek, ada apa je dalam pengurusan projek dan macam mana kita nak menjana idea dalam menghasilkan sesuatu produk. Okey, kita pergi kepada subtopik yang pertama. Awak boleh rujuk buku teks awak muka surat 32. Okey, definisi pengurusan projek reka bentuk ni adalah aktiviti kerja. Aktiviti kerja yang melibatkan 3 proses kerja. Ingat ada 3 proses kerja iaitu skop kerja, tempoh masa dan juga kos projek. Okey, kita akan tengok satu persatu. Okey, kita tengok dulu skop projek. Okey, skop projek. Skop projek ni dia terdiri daripada 2. Kita ada skop produk dan juga kita ada skop projek. Okey, skop produk ni melibatkan dari segi kualiti, ciri dan juga fungsi reka bentuk. Okey, contohlah awak nak hasilkan projek, contoh awak nak hasilkan produk seperti kipas. So dekat sini skop produk ni lah kita kena tengok dari segi macam mana nak akan melibatkan dari segi kualiti, macam mana kualiti kipas tu, bahan apa yang digunakan, ciri-ciri apa je yang diletakkan dalam kipas awak dan juga apakah fungsi reka bentuk kipas awak. Contohnya macam tu lah. Okey, dari segi skop projek kita akan lihat dari segi kepimpinan dan pengurusan masa, macam mana, adakah disiapkan dalam masa seminggu, sebulan, dari segi bahan, maklumat, macam mana awak dapatkan maklumat untuk nak hasilkan produk, ruang dan juga ahli kumpulan. Berapa ahli kumpulan yang awak perlukan untuk nak hasilkan produk awak. Okey, itu adalah skop kerja. Ada 2 iaitu skop produk dan juga skop projek. Kita pergi kepada yang seterusnya iaitu tempoh masa. Okey, tempoh masa ni apa? Okey, tempoh masa ni adalah tempoh yang ditetapkan untuk menyempurnakan sesuatu projek. Okey, contohlah dekat sini awak nak hasilkan kipas tadi kan. Okey, awak nak hasilkan kipas. Kemudian kita kena letakkan tempoh masa. Contoh seminggu nak kena, dalam masa seminggu tu dah kena siap kipas tu. Untuk kita tengok pengurusan yang baik dan juga cekap ni, kita akan tengok adakah awak pandai mengurus masa berdasarkan jadual masa projek. Okey, jadual masa projek ni contohlah kita nak kena siapkan kipas dalam masa seminggu kan. Okey, untuk hari yang pertama awak nak kena buat apa? Contohnya awak beli bahan ke, kan. Untuk hari yang kedua awak buat apa pula? Awak buat rangka kipas tu ke? Itu adalah contoh pengurusan masa yang baik dan juga cekap. Okey, itu dari segi tempoh masa. Kita pergi kepada kos projek pula. Okey, kos projek ni apa? Kos ni selalunya kita libatkan dengan duit ataupun kewangan lah. Iaitu kos projek ni adalah peruntukan kewangan bagi nak menjayakan projek yang awak nak hasilkan. Di mana apa gunanya duit ataupun wang dekat dalam pengurusan projek ni? Fungsinya adalah untuk urusan-urusan seperti pembayaran upah, pembelian bahan, peralatan, sewaan, insurans dan juga pembelanjaan dan juga perbelanjaan mengurus projek. Contohlah dekat sini awak akan gunakan wang tu untuk beli bahan. Contohnya nak beli rangka kipas ke kan, nak beli bilah kipas ke, contohnya macam tu lah. Okey, itu adalah 3 proses yang kita dah belajar. 3 proses kerja dalam pengurusan projek reka bentuk. Okey, seterusnya kita pergi pula dalam pengurusan projek. Pengurusan projek reka bentuk yang terbaik adalah mengikut kepada
5 perkara ni. Dia ada 5 perkara ni, iaitu yang pertama adalah merancang aktiviti projek. Yang kedua adalah menyediakan plan ataupun lukisan reka bentuk produk. Yang ketiga, menentukan bilangan produk. Yang keempat, mengawal sedia sumber yang terhad. Dan yang kelima adalah mengawal pelaksanaan. Di mana mengawal ni kan, kenapa kena kawal? Sebab kalau kita kawal, barulah produk yang kita nak hasilkan tu menepati kualiti dan juga masa yang ditetapkan. Kalau awak tak mengawal pelaksanaan dalam pengurusan projek, nanti mungkin awak buat lebih daripada masa yang telah ditetapkan. Macam itulah. Okey, seterusnya kita pergi kepada subtopik yang kedua, iaitu penjanaan idea untuk menyelesaikan masalah. Di mana masalah ni ada macam-macam cara kita boleh kenal pasti. Contohnya kita boleh kenal pasti masalah tu daripada kita buat pembacaan, daripada pengalaman orang lain, daripada pengalaman diri sendiri pun boleh, daripada kajian, daripada uji kaji, ataupun daripada rungutan pengguna, dan juga kita boleh jalankan pemerhatian untuk kita nak kenal pasti masalah. Kenapa kita kena kenal pasti masalah dulu ni? Sebab daripada masalah ni lah kita akan jana idea kita, iaitu melalui beberapa langkah dalam kita nak menjanakan idea. Okey, iaitu kita akan melalui 4 langkah lah, iaitu kita ada meniru apa sahaja yang terdapat di persekitaran dan juga menukarkannya ke dalam bentuk produk. Yang seterusnya adalah menterbalikkan fungsi sesuatu alat. Yang ketiga adalah menukar saiz objek, dan yang keempat adalah menterbalikkan kedudukan. Okey, kita tengok satu persatu macam mana meniru apa saja yang terdapat di dalam persekitaran dan juga menukarkannya ke dalam bentuk produk ni. Di mana contohnya lah. Contoh kita nampak, kita jalan-jalan, kemudian kita nampak ada sarang burung. So daripada sarang burung ni kita boleh hasilkan sesuatu produk. Contohnya lah kita hasilkan buaian gantung. So dekat sini nampak kan konsep sarang burung tu ada pada buaian gantung ni. Dekat sini kita tiru. Kita tiru apa yang kita nampak dekat persekitaran kita. Daripada apa yang kita nampak tu kita jadikan sebagai produk reka bentuk yang kita nak hasilkan. Okey, itu contoh yang pertama. Kita tengok contoh yang kedua pula. Contoh dekat sini, kita pergi zoo, kemudian kita nampak ada kenguru bawa anak dekat perut dia tu kan. So daripada kita nampak kenguru ni, kita boleh hasilkan sesuatu produk juga. Contohnya kita boleh hasilkan baby carrier. Nampak tak? Sama kan konsep dia tu. So dekat sini nampak kan kita tiru konsep kenguru bawa anak ni, kita jadikan sebagai baby carrier. Itu adalah macam mana kita tiru apa je yang kita nampak dekat persekitaran, kita jadikan sebagai produk yang kita nak hasilkan. Okey, kita pergi kepada seterusnya, iaitu menterbalikkan fungsi sesuatu alat. Okey, menterbalikkan fungsi sesuatu alat ni contohnya lah kita ada tayar kereta. So dekat sini fungsi tayar kereta ni untuk nak bagi kereta gerak ke mana-mana kan. Okey, kita boleh terbalikkan fungsinya, iaitu kita boleh jadikan tayar kereta sebagai pasu bunga. Nampak kan? Daripada kita guna untuk kereta, kita boleh juga untuk kita gunakan tayar untuk hiasan. Itu contoh macam mana kita terbalikkan fungsi sesuatu alat. Okey, seterusnya adalah sudu. Okey, fungsi sudu. Fungsi sudu selalunya kita guna untuk nak makan kan, nak suap makanan dekat dalam mulut. Tapi kita boleh juga terbalikkan fungsi sudu ni. Kita jadikan dia sebagai lampu gelap. Contohnya macam itulah, kita terbalikkan fungsinya. Kan? Okey, seterusnya kita pergi kepada menukar saiz objek pula. Iaitu menukar saiz objek ni, contohnya kita, kalau menukar saiz objek ni bermaksud besar ke kecil ke besar ke, macam itulah. Di mana contoh kita ada jalur gemilang dekat sini. Jalur gemilang ni selalunya kita gantung dekat tiang, macam dekat sekolah awak waktu perhimpunan kita nak kena nyanyi lagu negaraku tu kan. Kita ada jalur gemilang yang besar, di mana kita boleh tukarkan saiz yang besar ni jadi kecil. Daripada
Yang besar ni kita letak kat tiang je, kita boleh jadikan dia kecil untuk kita letak pada kenderaan. Contohnya macam basikal ke, contohnya macam kereta, macam tu. Daripada yang besar ni kita boleh jadikan dia kecil. Okey, contoh yang kedua, kita ada kipas siling. Okay, kipas siling ni, di mana kipas siling ni besar kan. Okay, kita boleh tukarkan juga jadi kipas ni jadi kipas yang kecil. Kipas kecil ni kita boleh bawa ke mana-mana sahaja. Macam tu lah. Di mana kita dapat idea daripada produk yang besar, kita tukarkan jadi saiz yang kecil. Contohnya macam tu lah. Okay. Seterusnya kita tengok pula menterbalikkan kedudukan. Okey, menterbalikkan kedudukan. Okey, kita tengok contoh yang pertama terlebih dahulu. Okey, contoh yang pertama, kita ada baju. Okey, selalunya kita pakai baju ni dekat belah luar je kan. Tapi kalau kita terbalikkan baju ni, dia boleh jadi baju hujan. Iaitu dia ada fungsi lain lah selain kita boleh pakai untuk bergaya. Kita boleh juga contohlah awak pakai baju ni untuk bergaya, kemudian waktu hujan, tiba-tiba hujan turun, awak boleh terbalikkan baju ni, maka jadilah baju hujan. Macam tu cara kita terbalikkan kedudukannya. Okay, seterusnya, contoh yang seterusnya kita boleh tengoklah dekat sini, di mana kita terbalikkan daripada kerusi, kita jadikan katil, kita jadikan meja. Boleh jadi 3 benda kan dekat sini. Macam itulah kita terbalikkan kedudukan produk tersebut. Jadi itu sahaja pembelajaran kita untuk hari ini. Terima kasih.